Laluan penuh ranjau sebelum sampai ke pos bala Gua Musang Kelantan ditempuh penggerak masyarakat orang asli, penggerak JAKIM dan penggerak Majlis Agama Islam Kelantan. Kisah ini sudah dipapar dalam episod Penggerak Bala Tak Cala dan kecekalan mereka itu sebenarnya membuka hati dan meruntum jiwa masyarakat orang asli untuk mendampingi Islam yang indah ini. Alhamdulillah, belum pun sampai 24 jam berada di perkampungan orang asli Permata Banjaran Titiwangsa ini, rombongan misi kemanusiaan Sehati Bersama Pos Bala dikabarkan ada 2 remaja perempuan berhajat untuk melafaz syahadah. Sandih anak perempuan Along. Ini awal nak masuk Islam. Semoga Allah memberkati Sandih ikut saya untuk bersyahadah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kini giliran seorang lagi remaja orang asli untuk melafaz syahadah. Alhamdulillah, lafaz syahadah mereka disaksikan penduduk tempatan. Rasulullah. Alhamdulillah. Kini mereka berdua ibarat bayi yang baru dilahirkan atau umpama kain putih suci bersih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita rasa seronok dan rasa cukup berbesar hati atas pengislaman 2 wanita masyarakat orang asli di kampung ini. Jadi ini satu kejayaan yang sangat besar dalam usaha dakwah yang kita lakukan. Sebenarnya mereka berdua bukan sehari dua melihat dan mengikuti perkembangan pengganut Islam yang telah didahului rakan-rakan serta saudara mara mereka di kampung itu. Yang sebelum ini sememangnya kedua-dua mereka sangat berminat dengan Islam dan mereka banyak terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan sama ada di surau dan juga yang dilaksanakan oleh pemerak masyarakat dan juga Majlis Agama Islam Kelantan terutamanya di kampung ini. Dan Alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada mereka untuk melafazkan 2 kalimah syahadah pada malam ini. Mereka berdua dan penduduk Muslim yang lain perlu dibimbing setiap masa supaya pemahaman terhadap Islam lebih mantap. Baca ayat kursi lepas sembahyang, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri jaminan syurga kepadanya. Mudah ke payah? Mudah. Dan ada lagi satu amalan yang hebat, iaitu korban. Sembelih korban, menyembelih ibadat, menyembelih lembu, kambing, unta dan sebagainya. Kelas Fardu Ain dan Asas Islam sentiasa diadakan di Masjid Pos Bala. Mereka diasuh dan dilatih untuk bersolat, membaca Al-Quran dan mendalami akidah sebagai seorang Islam. Dan inilah sebenarnya yang kita harapkan berdasarkan daripada feedback ataupun maklum balas yang kita terima daripada masyarakat setempat terutamanya, yang mana masyarakat orang asli ini sememangnya begitu dahaga kepada majlis-majlis ilmu, program-program pembelajaran dan juga aktiviti-aktiviti yang kemasyarakatan yang kita laksanakan. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت. Sejujurnya, penduduk Pos Bala sentiasa komited dan memberi kerjasama jitu kepada JAKIM dan Majlis Agama Islam Kelantan terhadap usaha dakwah yang dijalankan di perkampungan itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih Rabbi ya Allah fi qalbi
Waalaikumsalam. Apabila Islam telah meresap di jiwa penduduk Pos Bala ini, mereka sudah pasti dapat mengamalkannya dengan baik dan mampu mendidik saudara mara yang lain ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah bahagian dakwah JAKIM bersama dengan penggerak masyarakat orang asli negeri Kelantan, Majlis Agama Islam Kelantan, kita akan sentiasa berusaha dan memastikan program-program besar begini dapat kita teruskan dan insya-Allah dapat kita pertingkatkan lagi dalam usaha kita nak memastikan agar masyarakat orang asli ini tak ketinggalan. Kehadiran penggerak dari JAKIM dan Majlis Agama Islam Kelantan ke Pos Bala baru-baru ini disambut meriah penduduk kampung. Banyak program dapat dilaksanakan dalam usaha mengeratkan lagi ukhuwah sesama Islam di pedalaman belantara Kelantan ini. Ustaz Muhammad Alwi Ismail yang diamanahkan bertugas sebagai muallim di Pos Bala sejak tahun 2010 berusaha sedaya upaya untuk mendidik masyarakat suku kaum Temia itu supaya sentiasa taat pada perintah Allah. Bertugas di Pos Bala daripada tahun 2010 sehingga 2023, lebih kurang 13 tahun lah. Tugas muallim ni kira mengajar perkara asas fardu ain dekat Pos Bala ni untuk kanak-kanak, dewasa dan orang tua. Untuk mendekati masyarakat orang asli ini supaya mereka lebih faham dan selesa dengan kehadiran orang luar seperti Ustaz Ali, maka mahu tidak mahu beliau perlu menguasai bahasa Temia. Wajib tahu bahasa dia, contoh bahasa Temia lah. Bahasa Temia contohnya makan, ya kena panggil cak makan lah. Jadi masa kita tahu bahasa dia, jadi orang kerjasamalah dengan kita untuk belajar ke, untuk pergi ke kebun dia ke. Waduh! Bukan mohon. Omok. Tak pembok. Ustaz Syukri atau lebih mesra disapa sebagai Pok Su, individu paling lama bertugas sebagai penggerak JAKIM dan sering menyantuni suku kaum Temia di Pos Bala.
Inilah salah satu punya menu yang disediakan masyarakat di sinilah. Secara adatnya menyambut tetamu dari jauh lah kita katakan. Tu ikan kelah tu adik-beradik dia juga. Gitulah cara dia untuk masak dalam buluh. Ini tak bau. Tak bau. Tapi tutup ni. Oh, tutup mulut. Okey. Tutup mulut. Supaya dia tak masuk abuk. Kita kalau masak dalam buluh, tak bubur bawang. Dia bubur ni je. Bakar dalam 10 minit lah. Kenduri ke, macam hari-hari biasa nak makan kat rumah pun bolehlah buat sikit macam ni boleh lah. Mengikut adat mereka, kalaulah kita tidak makan, contohlah kita makan ke ataupun tak sentuh ke, itu tandanya kita ni dianggap kita ni apa, tidak baiklah, tidak comel lah bertandang di rumah mereka ni. Sekurang-kurangnya dia panggil kita sentuh, kita colek pun. Colek kita pun dah memadai dah. Walaupun kita kenyang ke apa sekali, walaupun kita segan ke, kita tengok anjing, kita tak nak selera, tak makan dia. Jadi sekurang-kurangnya kita colek itu. Maka dia pun kata handal tatak tu. Boleh kita berkawan. Adat ziarah, setiap kali Ustaz Syukri ke Pos Bala, dia dan ahli rombongan akan mengunjungi beberapa keluarga di perkampungan itu dan menyatakan kehadiran mereka. Oh, tohoi. Lah, baik hak. Ada tadi sudah. Ini kan lu bagi. Sen lama dia. Ustaz Azmi Jaafar, salah seorang penggerak masyarakat orang asli Kuala Betis, menjadi kebiasaan baginya masuk ke Pos Bala bagi menziarahi masyarakat orang asli di situ. Keluar yatim. Oh, Keloy ha. Oh, Keloy. Saya jumpa dia lagi. Oh, sayalah sengeng tu. Di sini hari ini kita membuat ziarah interpersonal, yang mana salah satu daripada tugas kami lah penggerak masyarakat yang ditempatkan di perkampungan orang asli untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti ziarah dakwah kepada masyarakat sini. Dan sebagai makluman, keluarga makcik ni dia baru kehilangan suami, dan dia sekarang ibu tunggal, tinggal bersama dengan satu orang anak dan cucu lah. Manakala mereka ni tidak bekerja, sudah lama memeluk Islam, dan antara orang yang aktif lah, menghadiri majlis-majlis keagamaan di surau di kampung Pos Bala ni. Islam. Cakap mandi apa? Medako. Wih, nak mati jeruk. Nak buat ni SPFM. Ustazah Suhana Sulong, anak jati Pos Bala. Beliau kini bertugas sebagai penggerak dan menabur bakti di kampungnya sendiri. Penyamaan okey, tak ada masalah. Sebab lebih sini lebih Islam daripada yang tak Islam lah. Jadi memang bila ada program Islamik macam tu, okeylah, diorang boleh terima. Berbanding dululah, sekarang ni alhamdulillah okey. Beliau cukup masak dan mengenali sikap serta kehendak masyarakat orang asli di kampungnya. Kerana itu, tugasnya dapat dilaksanakan dengan berkesan dan ramai di kalangan saudara mara serta kawan-kawannya akan memberi kerjasama pada Ustazah Suhana setiap kali mengadakan program di Pos Bala. Satu keistimewaan lah sebab kita lantik pihak di kalangan masyarakat orang asli itu sendiri. Jadi ini merupakan kampung Suhana kan. Ini merupakan kampung Suhana. Jadi hari ini kita berada di kampung Suhana lah. Kebetulan kita ada program di sini. Ustaz Muhammad Zul Rushdi Saleh turut mengakui lantikan ke atas Ustazah Suhana sebagai penggerak banyak membantu urusan JAKIM dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat orang asli.
penggerak masyarakat orang asli bukan sahaja menunaikan amanah sebagai pendakwah, tetapi kehadiran mereka sering ditunggu-tunggu penduduk. Kerana apa? Sebabnya, orang asli akan memesan pelbagai keperluan harian termasuk keperluan sekolah dan lain-lain untuk kegunaan mereka. Ada kalanya juga penggerak akan menjadi pengangkut barang dari pos bala untuk dihantar kepada peruncit di Kuala Betis. Mereka saling bantu-membantu antara satu sama lain. Malam ini, Masjid Pos Bala menjadi tumpuan. Ada pasangan pengantin akan diijab kabulkan. Mereka berdua berusia 19 tahun. Ustaz kahwin ke adik saya. Julia binti Adil. Dengan Ju bin Mustafa. Nah, insya-Allah. Okey. Awak mama bulu semai nak kahwin mahal ni setuju ke? Ya. Kahwin setuju ke Hoi? Ju bin Mus. Saya nikahkan dan saya kahwinkan akan dikau akan Julia binti Adil yang telah melakukan wali bapaknya kepada saya dengan mas kahwin sebanyak RM10 tunai. Saya terima nikahnya. Saksi. Ini juga menjadi sebahagian tugas Poksu. Selain itu, Poksu juga perlu menyelesaikan masalah perkahwinan orang asli di bawah umur. Yang menjadi rumit untuk proses perkahwinan ini, salah satunya pasangan ini salah satunya bawah umur. Jadi prosesnya makin panjang. Pertamanya kita mohon untuk mahkamah untuk benar berkahwin bawah umur. Kehadiran penggerak ke pos bala kebiasaannya dalam tempoh 3 hari 2 malam. Pelbagai aktiviti dilakukan. Kami di sini berkampung 3 hari 2 malam insya-Allah untuk program jelajah mesra bersama masyarakat orang asli, dan hari ini program penuh. Pagi tadi kita mulai dengan ziarah daripada rumah ke rumah untuk merapatkan hubungan dengan penduduk kampung di sini. Melalui ziarah ini kita bersuai kenal dan juga lebih untuk merapatkan diri dengan masyarakat orang asli di sini. Di samping kita mewar-warkan program-program yang akan kita laksanakan sepanjang kita berada di kampung ini. Jadi kita sangat mengharapkanlah pelibatan daripada semua masyarakat kampung terutamanya. Di samping kita mengadakan aktiviti-aktiviti yang berbentuk sukaneka, gotong royong dan juga kuliah-kuliah. Kita dah ada pemenang. Bagi mengeratkan lagi hubungan dengan penduduk kampung di sini, antaranya kita adakan sukaneka, lepas tu kita adakan planet bacaan Fatihah. Itu di antara aktiviti-aktiviti yang kita adakan di sini. Yang neng yang makau di ni. Takkan 100. Sebab ada kawan dah sangat. Kalau kita tengok suasana sekarang ni, kita telah sediakan untuk keperluan minum makan malam
Jadi sepanjang program ini juga kita sediakan makan minum untuk penduduk kampung di sinilah, insya-Allah. Selepas ceria dengan aktiviti sukaneka, akhirnya masyarakat orang asli di Pos Bala dijamu dengan kenduri kampung. Jadi alhamdulillah program yang seumpama ini sebenarnya kita sentiasa adakan hubungan kerjasama yang baik dengan Majlis Agama Islam Kelantan, dan program ini merupakan program susulan daripada beberapa program yang telah kita adakan sebelum-sebelum ini. Jadi insya-Allah program yang semacam ini kita akan susuli juga untuk kampung-kampung seterusnya. Okey, bagi pertandingan kanak-kanak, bagi kategori pertandingan berwarna. Nombor 3 dimenangi oleh pasangan Abu dan Farisha. Pos Bala Permata Banjaran Titiwangsa. Biar laluan berliku penuh cabaran untuk sampai di sini, penggerak bala tak cala. Kerana mereka mahukan ada sinar di perkampungan orang asli ini sentiasa berkilauan nur di bala.